Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian, petang ni saya sambung lagi bahas berkenaan dengan isu yang tengah hangat diperkatakan oleh warga netizen sejak akhir-akhir ini, iaitu berkenaan dengan Long Tiger. Jadi ada beberapa video yang saya terbitkan baru-baru ni dalam 1-2 hari ni dan mendapat sambutan yang sangat baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi menonton video saya. Walaupun saya masih lagi dikecam apa semua kan. Jadi saya pun dah padam mana-mana kecaman tu semua. Tapi saya pun tak kisahlah. Itu kecaman tu adalah membakar semangat saya untuk membuat video yang lebih banyak, tuan-tuan. Okey, tujuan saya ni buat video petang ni adalah untuk membahaskan perkara ni lebih mendalam. Saya nak kupas dengan lebih dalam, tuan-tuan. Kenapa benda ni berlaku, kenapa dia boleh berlaku, macam mana dia punya selok-belok dia. Kita kena kaji, tuan-tuan. Kita kena kaji dan terus kaji. Kalau tuan-tuan tengok berita pada hari ini dan hari semalam, seorang anggota polis berpangkat pegawai inspektor telah ditangkap kerana dituduh merogol 2 orang warga Mongolia di Petaling Jaya. Jadi kejadian itu dituduh berlaku pada 3 minggu lepas dan dia telah pun dihadapkan ke mahkamah semalam. Kalau tak silap saya, di Mahkamah Session Kelang. Okey, jadi faktanya ialah seorang anggota polis tempatan, warga tempatan, dituduh merogol 2 warga Mongolia, warga asing 3 minggu lepas dan dia dihadapkan ke Mahkamah Session Kelang semalam. Itu fakta kes, tuan-tuan. Jadi berbalik pula pada Long Tiger ni, dia telah direman semalam, dapat kebenaran magistrat untuk reman selama 4 hari bermula semalam kerana tuduhan merogol seorang warga tempatan pada 7 bulan lepas. Okey, tuan-tuan nampak fakta kes tu. Long Tiger telah direman semalam selama 4 hari mulai semalam kerana tuduhan merogol seorang warga tempatan 7 bulan lepas. Jadi Long Tiger ni dia bukan warga tempatan, dia bukan rakyat tempatan, dia penduduk sementara kan. Dia dituduh merogol warga tempatan bila 7 bulan lepas. Jadi apa? Dia baru direman semalam selama 4 hari. Balik pada pegawai inspektor di Kelang tu, dia adalah pegawai polis dan dia juga adalah warga tempatan kan? Walaupun dia pegawai polis tapi dia adalah rakyat tempatan. Dia dituduh merogol warga asing bila 3 minggu lepas. Jadi apa kes dia? Dia telah pun dihadapkan ke mahkamah, bukan reman lagi, terus dah sebutan di mahkamah, tuan-tuan. Jadi Long Tiger baru reman, belum mention lagi kes kat court, belum mention lagi, baru reman. Jadi DPP baru nak fikir ada kes atau tak ada kes kan. Ada kes atau tak ada kes ni Long Tiger ni, warga asing ni, penduduk sementara ni, merogol warga tempatan. Masih fikir lagi ni, kita siasatan belum siap. Tapi yang polis tu, DPJ tu, DPP telah pun kata ada kes, kata siasatan dah lengkap dan dah pun dituduh di mahkamah semalam. Kejadian baru 3 minggu lepas. Jadi kenapa dengan warga asing Mongolia tu mangsa begitu cepat 3 minggu? Kenapa ni yang binti Saadun ni, tak silap saya nama dia apa, Nur Azlizah binti Saadun ke apa kan, yang dah 7 bulan lepas baru nak buat kertas siasatan, tuan-tuan. Itu isu dia. Nampak tak? Bila melibatkan mangsa tu warga asing, cepat aja 3 minggu dah naik kok. Bila mangsa tu warga tempatan dibuat oleh warga asing,
7 bulan pun belum ada kertas siasatan, tuan-tuan. Jadi bila saya cakap macam ni, bukan bermakna saya menuduh Ketua Polis Johor tak profesional. Bukan juga bermakna saya menuduh OCP ditangkap tak profesional, tuan-tuan, kan? Saya tak pernah cakap macam tu. Saya cuma nak bangkitkan fakta kes ni supaya kita boleh kupas lebih dalam. Kadang-kadang OCPD ni dia tak tahu pun apa kaki tangan dia buat. Macam IO yang terima laporan 47 bulan lepas, kadang-kadang dia tak tahu pun Long Tiger ni siapa, walaupun dia IO, kan? Jadi biasa IO dia nak buat keputusan pun, dia pun tanya orang bawahan dia. Dia kena tanya saja, kena tanya perebet, kena tanya konstable. Orang ni yang lebih dekat dengan tu, dia kena tanya balai berdekatan, kan? Jadi kita tak boleh nak salahkan IO, kita tak boleh nak salahkan OCPD, apatah lagi nak salahkan CPO. Itu saya kata kita kena kupas dengan dalam, tuan-tuan. Kita kena kupas dengan dalam. Sebab orang Long Tiger apa semua, dia punya Long Tiger fan, kocok-kocok dia semua kata saya ni apa dah macam-macam, pakcik ABC dah nak masuk kubur lah apa semua. Alhamdulillah lah. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan petang ni, saya adalah ahli sosiologi yang mengkaji strata masyarakat, yang melihat bagaimana masyarakat berfungsi, kan? Jadi contoh itu saya buat contoh ni, antara pegawai, antara inspektor di Petaling Jaya dan juga Long Tiger di Bukit Gambir, kan? Kita kaji ni. Ini adalah case study yang baik untuk kita kaji dari segi sosial. Macam mana orang Islam, orang Melayu tu tertinggal pasal apa? Inilah antara punca-punca sebab kita tak kaji. Tu ahli-ahli sosiologi kat universiti-universiti tu semua ibarat lembu dicucuk hidung, ibarat kerbau dicucuk hidung semua, tuan-tuan. Profesor-profesor, doktor-doktor sosiologi kat universiti mana-mana tu. Universiti seluruh negara, tak payah cakap universiti mana-mana lah, seluruh negara. Itu semua lembu dicucuk hidung. Dia tak boleh nak mengupas isu-isu masyarakat ni. Jadi datanglah saya ni orang tua yang dah nak masuk kubur ni, yang terpaksa memberitahu tuan-tuan, menyampaikan kebenaran. Macam mana benda dia boleh berlaku. Tuan-tuan tengok, bila polis tempatan merogol warga Mongolia tu orang asing. Tak sampai sebulan, tuan-tuan, dah mention dekat court. Dan bukan reman lagi, terus mention. Mana bacakan pertuduhan depan hakim. Padahal polis itu warga tempatan, masa itu warga asing. Kita tengok berapa banyak NGO yang support warga asing tu, suruh pergi kenakan polis. Tenaga Nita lah, Suaram lah, Bar Council lah, macam-macam. Amnesty International lah, UNHCR kan, berlambak-lambak. 5-60 NGO orang yang pergi lanyakkan inspektor seorang ni tadi, sebab nak menyelamatkan warga asing Mongolia 2 orang tu tadi. Tapi tuan-tuan tengok dalam kes ni, di Desa Adun tu, dia warga tempatan. Yang merobok dia warga asing, Long Tiger. Ada tak NGO yang nak menyelamatkan di Desa Adun tu? Tak ada, tuan-tuan. Pasal apa ni semua? Ada tenaga Nita nak pergi support, Suara Rakyat Malaysia nak pergi support, Amnesty International nak pergi support, Bar Council nak pergi support mangsa ni. Ada Lawyers for Liberty nak pergi support pada mangsa warga tempatan ni. Tak ada, tuan-tuan. Sebab tu dia jadi sampai 7 bulan. Dah 7 bulan lebih pun baru nak buat kertas siasatan. Jadi tuan-tuan tengok, macam mana nak buat kertas siasatan benda dah 7 bulan lebih. Benda kejadian berlaku dah 7 bulan lebih, tuan-tuan. Macam mana nak buat siasatan? Saya nak tanya tuan-tuan. Macam mana nak buat siasatan benda dah 7 bulan lebih? Bukti-bukti semua dia dah bersihkan, dia dah cuci apa semua. Dah berapa puluh kali disabun apa semua, cadar ke apa benda ke. Dia dah mop lantai berapa ratus kali. Kalau dah 7 bulan lebih, tuan-tuan, macam mana kes nak sangkut, tuan-tuan? Inilah yang menimpa tempatan. Dibuat oleh warga asing. Itu fakta kes, tuan-tuan. Jadi bukan bermakna saya nak menyalahkan CPO Datuk Ayub Han. Okey? Sebab dia pun baru 3 bulan dekat Johor. Dan bermakna bukannya saya salahkan CPO yang dulu, kan? Orang yang lama. Sebab dia pun tak tahu apa yang berlaku dekat kaum B, kan?
Saya pun tak salahkan OCP ditangkap sebab dia pun tak tahu apa yang berlaku. Mana satu yang betul. Dan saya pun tak salahkan IO tuan-tuan sebab IO pun tak tahu benda ni Don Tiger bohong ke mangsa yang bohong. Dia pun tak confident. Sebab IO ni kadang-kadang orang baru dia tukar-tukar sana pindah sini tuan-tuan. Jadi yang apa yang saya nak beritahu tuan-tuan dekat sini, peranan yang dimainkan oleh pegawai polis peringkat-peringkat bawahan, sarjan, korporal, itu IO pun tanya dia, OCPD pun tanya dia. Jadi kalau Long Tiger hari-hari bagi dia contoh, saya cakap contoh, hari-hari bagi dia martabak ayam 3 keping, suruh dia bawa balik rumah bagi anak dia makan, sarjan tu pun tengok dia dah kendur. Itu baru kira martabak aja tuan-tuan. Hari-hari Pang Poli Balai ronda-ronda singgah situ minum, tak payah bayar, contohlah. Atau murah ke bayar, contoh ni tuan-tuan. Jadi ini semua mempengaruhi tuan-tuan. Jadi kalau kita biarkan benda ni berlaku berterusan, matilah orang tempatan macam ni. Itu satu contoh tuan-tuan. Yang keduanya saya nak bagikan ialah bila Long Tiger tu dah digari semalam, semua orang dah tengok dia digari. Dia ada cakap dengan orang yang rakam video dia tu supaya bagi salam kepada seseorang tuan-tuan. Dia cakap bagi salam kepada sipolan-sipolan. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini ialah siapakah sipolan-sipolan tu? Ini CPO kena ambil tahu, ini OCPD kena ambil tahu, dan ini yang IO kena ambil tahu. Benda ni sarjan tahu siapa sipolan tu, constable tahu, tapi IO tak tahu, OCPD tak tahu. Ini isu dia tuan-tuan. Siapa sipolan tu? Adakah dia pengedar dadah yang paling besar sekali dalam daerah? Dan kalau betul dia pengedar dadah paling besar dalam daerah, apa dia punya link dengan Long Tiger? Apa link dia? Kenapa nak kena bagi salam orang tu? Jadi kalau tuan-tuan tengok ada satu video daripada seorang warga Bangla dari Kelantan, dia ceritakan berkenaan dengan Bangla Rohingya dekat Bangladesh, kenapa dia halau. Sebab dia jual dadah, dia jual pek kuda, macam-macam dadah dia jual ke Bangladesh. Dah lah dia duduk menumpang kat Bangladesh, dia jual dadah pula ke Bangladesh. Padahal kat Bangladesh tu orang isap okok pun tak boleh, dia kata. Kita boleh tengok YouTube tu, Bangla Kelantan, bagus dia punya tu kan. Orang Bangladesh rokok pun tak isap tuan-tuan, apatah lagi dadah pek kuda. Dia cakap datang orang Myanmar Rohingya ramai-ramai, dia duduk Bangla, dia pukul poli, pukul orang terpatah apa semua, dia jual pula dadah dalam tu, dalam Bangladesh. Sebab tu dia kena halau daripada Bangladesh. Bangladesh tak kasi masuk dah ramai-ramai, suruh dia duduk pulau, dia tak nak. Jadi ini kes ni saya nak rujuk balik pada dia yang dia kata kirim salam pada sipolan-sipolan tu. Ini minta Datuk Ayuhan Maidin PC rujuk balik kepada OCPD tangkap. OCPD tangkap rujuk balik pada IO, dan IO rujuk balik kepada sarjan. Siapa sipolan-sipolan tu? Link tu kita nak tahu. Semua warga netizen nak tahu siapa sipolan tu. Adakah dia pembekal dadah yang paling besar sekali dalam daerah tangkap, ataupun dalam daerah Muar? Kalau ya, apa link dia dengan Long Tiger? Okey, itu perkara yang kedua. Kemudian yang ketiganya, Joseph, kawan baik Long Tiger. Joseph cakap dia pernah dapat offer dari Long Tiger untuk kutip 2 orang, satu lelaki satu perempuan, pasangan macam tu lah, lebih kurang lah bunyinya, untuk kutip 2 orang dengan upah RM15,000 di Bukit Kambing, tak salah saya. Dan kereta panas telah pun disediakan oleh Long Tiger. Jadi maknanya Joseph tu datang dari Kelang. Datang dari Kelang, sampai situ tukar kereta panas yang disediakan oleh Long Tiger. Kemudian pergi kutip 2 orang ni, lelaki perempuan sepasang ni, pergi bawa jumpa dekat Long Tiger. Upah dia RM15,000. Ini yang Joseph cakap, kawan baik dia. Jadi kita nak OCP ditangkap siasat.
Kenapa pula dia boleh ada kereta panas? Kenapa pula dia boleh kutip-kutip orang bayar sampai 15,000? Memang Joseph tak buat benda tu sebab Joseph pun tak percaya. Ini macam mana ni kan? Cerita berbelit-belit ni kan? Tapi macam mana pula dia boleh ada kereta panas? Apakah gerakan dia, gangsterism dia, apa benda dia, aktiviti utama dia? Punca pendapatan dia apa? Itu yang kita nak tahu. Sebab dia mengaku pejabat YB dan pejabat Perdana Menteri sebelah kedai dia. Satu dayek kedai dia. YB yang Muhammad Ahli Dewan Undangan Negeri Don Gambir, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Perdana Menteri, yang juga Ahli Parlimen Paguh, sebelah kedai dia. Jadi tak mustahil dia Perdana Menteri datang kedai dia makan canai, makan tabak, minum teh tarik ke apa, dia pun duduk sebelah ambil gambar. Tak, orang cakap dia ni orang Perdana Menteri. Padahal Perdana Menteri pun tak kenal dia ni warga asing. Perdana Menteri pun tak tahu dia ni gangster apa semua, ada aktiviti haram banyak. Mungkin Perdana Menteri tak tahu. Pegawai-pegawai dia mungkin tak tahu. Tapi dia pun bergambar dengan pegawai Perdana Menteri, bergambar dengan Perdana Menteri apa semua. Sebab Joseph cakap dia bergambar dengan YB apa semua gini-gini. Saya tak bagi dia punya page Facebook apa semua. Saya tak bagi tengok apa semua. Kalau saya tengok lagi masak dia saya kerjakan tuan-tuan. Tapi Joseph cakap dia bergambar dengan YB, bergambar dengan pegawai YB apa semua. Dan dia sendiri mengaku pejabat apa, servis pejabat perkhidmatan wakil rakyat tu sebelah kedai dia. Satu dayek dengan kedai dia. Satu row dengan kedai dia. Jadi ini semua benda-benda ni kita nak membantu tuan-tuan, membantu membersihkan imej Perdana Menteri kita yang ke-8 kan. Jadi kalau dia tak bersungguh-sungguh mengambil tindakan, kalau Datuk Ayub Peche main-main dalam perkara ni, ini akan menjejaskan imej Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ini perkara-perkara yang OCPD kena turun ke bawah, dapatkan maklumat sebenarnya. Jangan hanya dapat maklumat daripada I.O. saja. Sebab kadang-kadang I.O. orang baru, dia pun tak tahu apa-apa. Dia banyak bergantung kepada sarjan dan korporal, lance korporal. Biasanya sarjan, korporal, lance korporal ni orang yang lama, yang tak pindah-pindah. Dia ni yang tahu banyak perkara. Dan kalau nak pau apa-apa, dia lah dulu tukang kaki pau. Kalau tuan baru masuk ke, tukar baru, tuan baru ke, tuan baru pun kena tanya dia juga. Kalau nak pau yang mana, yang boleh pau yang mana, tak boleh, yang mana ada duit, yang mana tak ada duit. Jadi saya rasa ini semua menjadi apa, rahsia umum lah tuan-tuan. Rahsia umum, semua orang tahu, tapi rahsia. Ini bukan melibatkan kat Johor saja, bukan melibatkan mana-mana negeri, tapi seluruh negara tuan-tuan, seluruh negara. Kalau kat Selangor tu lagi teruk. Anggota-anggota polis kat Selangor lagi teruk, lagi kaki pau. Jadi bukan saya nak menuduh polis tangkap jahat ke, kan, apa semua. Ini adalah rahsia umum. Semua orang tahu polis seluruh negara macam tu. Tapi kita kerap nak salahkan OCPD, kita kerap nak salahkan I.O., kita kerap nak salahkan tuan-tuan. Padahal tuan-tuan tu kadang-kadang dia tak tahu apa-apa pun. Dia nak buat keputusan apa semua, dia rujuk orang bawah dia. Orang bawah dia siapa? Sarjan. Dia kena rujuk orang lama kat situ. Orang lama kat situ siapa? Korporal. Tapi kalau korporal, kalau sarjan dah tiap-tiap hari, contoh dia dah ambil duit tepi, ataupun dah ambil mertabak tiap-tiap hari, bawa balik rumah bagi bini makan, kena pula kedai mertabak tu depan balai polis. Jadi macam mana I.O. tu nak buat keputusan yang baik, yang objektif, nak membela mangsa warga tempatan ni yang dah dirokol? Itu poin saya tuan-tuan. Bukan saya nak salah I.O., bukan saya nak salah OCPD, tapi benda ni kita kena pergi turun sampai bawah tuan-tuan. Jadi nak membuka mata semua bahawa jangan hanya tukarkan polis atasan saja. Jangan tukarkan dia saja, tapi tukar yang bawah sekali. Sarjan korporal tu tukar, rotate sekali. Kenapa tuan-tuan asyik kena tukar sana, tukar sini, naik pangkat tukar sana, tukar sini?
Kenapa saja tak pernah tukar? Kenapa constable tak pernah tukar? Kenapa korporat tak pernah tukar? Ini isu dia, tuan-tuan. Jadi kalau orang ni kita biarkan sampai 10 tahun, 20 tahun bertukar di balai yang sama, di IPD yang sama, contohnya kan, tentulah semua kawasan tu dia dah tahu dan dia boleh senang nak, kalau dia nak makan rasuah ke apa ke, senang lah, dia semua dia tahu, tuan-tuan. Dalam masa 20 tahun itu mungkin pegawai atasan dia dah 7-8 kali tukar. Ini isu dia, tuan-tuan. Saya bukan nak menuduh siapa-siapa, saya tak sebut nama siapa-siapa. Tapi ini kita kena ambil perhatian, tuan-tuan. Macam mana seorang tu polis dekat Petaling Jaya duduk merogol warga Mongolia 3 minggu je dah sebut kes kat mahkamah. 3 minggu, tuan-tuan. Dengan NGO, macam-macam NGO kasar ni. Kasar apa? Nak membelikan orang Mongolia tu tadi. Tapi bila kat Bukit Gambir, tuan-tuan tengok, dah 7 bulan. Mangsa siapa? Warga tempatan. Yang buat siapa? Warga asing. 7 bulan, tuan-tuan. Kertas siasatan pun belum siap. Baru beriman aja, belum sebut kes kat court lagi. Tak ada satu pun NGO yang nak membantu mangsa ni. Warga tempatan ni. Jadi siapa lagi nak tolong warga tempatan, tuan-tuan? Siapa lagi yang nak tolong? Saya tahu lepas ni orang-orang Lontar Iger tetap juga akan maki hama saya. Dah ukur nak cari saya apa semua. Gertak macam-macam, macam yang dia buat 3 bulan lepas. Begitu juga. Dia ukur nak cari saya nak apa semua. Saya tak kisah, tuan-tuan. Cari dah kan. Saya berdiri di pihak yang benar, tuan-tuan. Dia perangai orang hijau macam tu, dia dah terdesak apa semua. Memang dia akan buat apa saja. Tambah pula kalau kawan-kawan itu semua geng-geng cautut apa semua. Nagih sabu apa semua. Semua dia akan buat, tuan-tuan. Sebab tu yang fanatik gila babi tu. Geng-geng cautut. Jadi saya minta tolonglah CPO Johor, Datuk Ayub Hamai DPJ, OCP ditangkap, dan juga IGP Tan Sri Ahmed Badur ambil perhatian perkara ni. Awak jangan asyik nak tukarkan pegawai-pegawai atasan awak aja, tapi awak tukarkan saja-saja sampai ke bawah-bawah ni. Constable, Lance Corporal ni. Awak tukar, rotate kan dia. Dia dah berapa tahun kat balai ni, tukar balai sana pula. Tukar balai daerah sebelah tak payah jauh kan. Daerah sebelah aja balai lain. Jangan tukar dalam satu daerah juga. Kan? Tukarkan daerah sebelah supaya dia pergi balai lain. Jadi dia tak boleh nak berkuku kat situ. Dia tak boleh dipegang oleh gangster. Dia tak boleh dirasuah sampai berpuluh-puluh tahun sampai pencen. Kadang-kadang IO tak tahu, inspektor tak tahu, OCPD tak tahu. Tuan-tuan, kalau orang nak berak tengah jalan, siapa nak mengaku, tuan-tuan? Siapa mengaku berak tengah jalan, tuan-tuan? Jadi pengajarannya, kita jangan salahkan pihak-pihak atasan polis. Kerana dia tak tahu. Orang bawahan ni dah berak tengah jalan, dia takkan nak mengaku, tuan, saya dah berak tengah jalan, tuan. Kan? Tak boleh sabar. Jadi kita jangan salahkan tuan-tuan ni semua. Kan? Kita beritahu pada Amir Badur, tukarkan ni saja-saja constable, lance corporal apa semua ni. Tukar, buat pusingan. Dia dah berapa tahun kat balai situ, tukar pergi daerah sebelah. Kalau tak nak daerah jauh-jauh pun kan, daerah sebelah pun cukup. Dan supaya dia dah IPK lain, supaya dia IPD lain, dan supaya dia balai lain. Kalau balai lain IPD sama pun tak guna, tuan-tuan. Begitu juga dalam IPD tu sendiri. Orang-orang lama situ, bagian narkotik ke, bagian jenayah ke apa, kalau dah berpuluh-puluh tahun dia jadi sarjan ke situ, tukarlah nak buat apa biar lama-lama. Habis tuan-tuan awak biar berapa bulan ni bawa dah tukar, baru berapa bulan tuan nak duduk awak dah tukar, tapi sarjan awak tak tukar-tukar. Ini benda tak betul. Jadi tuan-tuan ini antara perkara yang kita kena ambil perhatian lah, tuan-tuan. Kita kena ambil perhatian. Sebab dalam kes ni saya tengok benda dah lama sangat, dah 7 bulan. Dah 7 bulan nak cari macam mana lagi, bukti macam mana kan dah susah. Sedangkan mangsa tak ditolong oleh sesiapa, tak ada satu pun NGO yang tolong.
Sedangkan warga asing yang Mongolia tu macam berpuluh-puluh NGO tolong dia. Tenaga Nita lain, Suaram lain, Council lain, Lawyers for Liberty lain, semua yang nak salahkan inspektor polis orang tu. Nak menyokongkan dua warga Mongolia. Tapi dalam kes ni, pergi ambil. Seorang pun tak nak tolong mangsa warga tempatan. Semuanya nak tolongkan warga asing ni, Long Tiger. Jadi ini perkara tak patut lah tuan-tuan. Kalau saya tak bercakap benda ni, siapa lagi yang nak bercakap tuan-tuan? Tuan-tuan beritahu saya, siapa lagi yang nak bercakap? Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.